Salam sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu akan membincangkan praktis komprehensif bab 7, soalan 1 hingga 4. Soalan 1, graf jarak lawan masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah bas ekspres dalam masa 14 minit. Hitung A. Tempoh masa bas tersebut berada dalam keadaan pegun. Jadi berdasarkan graf jarak lawan masa ini, bahagian inilah bas berada dalam keadaan pegun. Jadi tempoh masa kita cari dari sini iaitu 10 tolak 4. Jadi jawapan dia adalah 6 minit. B. Kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 4 minit yang terakhir dalam kilometer per jam. Masa 4 minit terakhir adalah 10 hingga 14. Jadi graf dia adalah bahagian ini. Jadi kita tahu kadar perubahan jarak terhadap masa, kita perlu cari laju. Jadi macam mana cari laju? Kita ada dua rumus, iaitu kita guna kecerunan untuk mencari laju atau kita guna formula jarak bahagi dengan masa. Kalau guna rumus kecerunan, kita catatkan koordinat terlebih dahulu. Jadi koordinat ini ialah 10, 6. Koordinat bahagian ini adalah 14, 10. Jadi, Y tolak Y bahagi dengan S tolak S. Saya mula dengan 10 tolak 6 per 14 tolak 10. Dan kalau kamu perhatikan, bahagian masa, unit dia adalah minit. Tetapi soalan minta mencari kadar perubahan jarak terhadap masa dalam unit kilometer per jam. Jadi bahagian masa ini perlulah dibahagi 60 supaya tukar kepada jam. 10 tolak 6 dibahagi dengan 14 tolak 10 per 60, kita akan dapat 60 km per jam. C. Laju purata bas untuk tempoh 14 minit dalam kilometer per jam. Jadi kita tahu rumus untuk laju purata adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Daripada graf jarak lawan masa, jumlah jarak adalah 10 km dan jumlah masa adalah 14 minit. Sekali lagi, 14 minit perlu dibahagi dengan 60 sebab unit adalah dalam kilometer per jam. Jadi kita dapat jawapan 42.86 km per jam. Soalan 2. Sebuah kereta dan sebuah bas persiaran bergerak sejauh 150 km dalam masa 3 jam. Graf jarak lawan masa di sebelah menunjukkan gerakan kedua-dua kereta dan bas persiaran tersebut. Hitung kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dalam masa kilometer per jam untuk 42 minit yang pertama. Jadi, persoalan sekarang, pasti S ini menunjukkan masa dalam jam. Tetapi soalan diberi masa 42 minit. Jadi kita perlu tukarkan minit kepada jam. 42 minit dibahagi dengan 60. Kita dapat 0.4 jam. Kita nak cari laju untuk 0.4 jam yang pertama. Tetapi daripada graf, kita dapati kita hanya ada nilai untuk 0.7
7 jam yang pertama, iaitu jarak dia 70. Jadi, seperti mana yang kita belajar sebelum ini, laju adalah sama dengan keturunan graf. Jadi, laju pada 0,7 jam yang pertama adalah sama dengan laju pada 0,4 jam yang pertama sebab berada di keturunan yang sama. Kalau cikgu nak cari laju pada 0,5 jam yang pertama pun kita akan dapat nilai yang sama sebab berada di keturunan yang sama. Jadi untuk cari keturunan, kita carikan koordinat terlebih dahulu. Yang ini ialah 0,770. Koordinat pada asalan adalah 0, 0. Jadi, 70 tolak 0 bahagi dengan 0,7 tolak 0. Jawapan dia adalah 100 km per jam. B. Cari nilai T. Sekali lagi, kita masih guna konsep keturunan. Jadi, keturunan sepanjang garis lurus AQB ini adalah sama. Jadi, maksudnya keturunan AQ akan sama dengan keturunan garis lurus AQB. Sekarang kita cari koordinat bagi titik A 0, 150, titik Q, T, 70, dan titik P, 30. Sekarang keturunan AQ adalah 150 tolak 70 bahagi dengan 0 tolak T. Sama dengan keturunan garis lurus AB 150 tolak 0 bahagi dengan 0 tolak 3. 150 tolak 70 adalah 80 per negatif T sama dengan 150 bahagi dengan negatif 3 adalah negatif 50. Jadi kita pindahkan negatif T ke sebelah kanan. Kita dapat 80 sama dengan negatif 50 darab negatif T. 50 T sama dengan 80. T sama dengan 1/6. C. Kata perubahan jarak terhadap masa kereta dalam kilometer per jam untuk gerakan 80 km terakhir. Jadi, di manakah 80 km terakhir? Kalau kita tengok daripada paksi Y ini, 150 tolak 70 adalah 80. Jadi 80 km terakhir untuk kereta adalah bahagian graf QR ini. Jadi masih lagi kita pakai keturunan untuk mencari laju. Koordinat untuk R ini adalah 3, 150. Jadi 150 tolak 70 bahagi dengan 3 tolak nilai T tadi 1/6. Jadi kita dapat jawapan adalah 57.14 km per jam. Graf laju lawan masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah motosikal. Hitung. A. Tempoh masa motosikal bergerak dengan laju seragam. Laju seragam untuk motosikal adalah bahagian PQ ini.
Jadi tempoh masa adalah 10 tolak 2. Sama dengan 8 saat. B. Nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta dan motosikal adalah sama untuk tempoh T saat. Jadi kita tahu untuk graf laju lawan masa, jarak adalah luas di bawah graf. Kita cari jarak di bawah graf untuk motosikal. Yang kuning ini banding sama dengan luas di bawah graf untuk kereta iaitu berbentuk segitiga ini. Luas di bawah graf OPQR kita ada 3 bahagian iaitu A, B dan C. Bahagian A adalah segitiga, jadi 1/2 darab dengan 2 darab dengan 4. Tambah dengan bahagian B adalah segi 4 tepat, jadi 8 darab dengan 4. Tambah dengan bahagian C adalah bentuk trapezium, jadi 1/2 darab dengan hasil tambah panjang 2 garis lari iaitu 4 tambah 10 darab dengan jarak di antara 2 garis lari iaitu T tolak 10. Dengan luas di bawah graf untuk segitiga ini iaitu 1/2 darab dengan T darab dengan 10. Yang ini kita dapat 4 tambah 32 tambah dengan 1/2 darab 14 darab T tolak 10 sama dengan 5T. Ini boleh ringkaskan dan kita dapat 36 tambah 7T tolak 70 sama dengan 5T. 7T tolak 5T sama dengan 70 tolak 36. 2T sama dengan 34. T sama dengan 17. Soalan 4. Graf laju lawan masa di sebelah menunjukkan gerakan bagi suatu zarah dalam tempoh 15 saat. Hitung A. Kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat kuasa 2 untuk tempoh 6 saat terakhir. Jadi untuk tempoh 6 saat terakhir adalah di bahagian ini. Dan kita tahu kadar perubahan laju kita boleh cari dari keturunan graf atau laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Jadi kalau cikgu pakai laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa adalah macam ini. Laju akhir kosong tolak dengan laju awal iaitu 7 bahagi dengan masa dia 6 saat terakhir. Jadi cikgu akan dapat negatif 7/6 per saat kuasa 2. Kita tengok V. Nilai V jika nisbah jarak yang dilalui untuk tempoh 5 saat yang pertama kepada 6 saat terakhir ialah 5/3. Jadi, kalau untuk jawab soalan ini dalam bentuk nisbah, kita tulis dalam bentuk pecahan. Jarak yang dilalui pada 5 saat pertama per jarak yang dilalui pada 6 saat terakhir sama dengan 5/3. Jarak yang dilalui pada 5 saat pertama adalah kawasan yang berwarna hijau ini. Jadi kita kira 1/2 darab dengan hasil tambah 2 garis lari iaitu 8 tambah dengan V darab dengan jarak di antara 2 garis lari iaitu 5 per jarak yang dilalui pada 6 saat terakhir adalah kawasan yang kuning ini.
Jadi berbentuk segitiga. 1/2, darab dengan 15 tolak 9, darab tinggi dia 7. Bersamaan 5/3. Sekarang 1/2 saya akan ringkaskan dan saya akan dapat darab 8, 5 darab V. 40 tambah 5V per darab 7, 42 dengan 5/3. Pindahkan nombor 42 dari sebelah kiri ke kanan. Bahagi akan dijadikan darab 40 tambah 5V sama dengan 5/3 darab 42. 40 tambah 5V sama dengan 5V sama dengan 70 tolak 40. 5V sama dengan 30. V sama dengan 6. Laju purata zarah untuk tempoh 15 saat dalam kilometer per jam. Jadi laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Dan oleh kerana unit dia kilometer per jam, jadi maksudnya masa saat ini kena tukar kita jam. Kita cari jumlah jarak terlebih dahulu adalah bahagian A tambah dengan bahagian B tambah dengan bahagian C. Jadi bahagian A 1/2 darab dengan 8 tambah B tadi kita sudah dapat ialah 6 darab dengan 5. Tambah dengan bahagian B pun trapezium juga 1/2 darab dengan 6 tambah 7 darab dengan jarak dia 4. Tambah dengan 1/2 darab 6 darab dengan tinggi dia 7. Luas bahagian A adalah sama dengan 35 meter. Tambah dengan luas bahagian B 26 meter. Tambah dengan luas bahagian C 21 meter. Jadi jumlah jarak adalah 82 meter. Jadi sekarang kita cari laju purata. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak kena tukar kepada kilometer, jadi 82 bahagi dengan 1000. Bahagi dengan jumlah masa dalam bentuk saat nak tukar kepada jam adalah bahagi dengan 3600. Dapat laju purata sama dengan 19.68 km per jam. Jika anda rasa video saya boleh membantu anda, sila like dan subscribe channel saya. Terima kasih.